Imam Ghazali kalau nakkan fatwa, cukup ramai orang boleh bagi fatwa dah. Jadi tumpu bidang yang fardu kifayah sama. Yang ketiga, sekiranya seseorang itu nak berdebat dalam hal ehwal agama yang tinggi-tinggi, dia kenalah bertaraf mujtahid. Mujtahid ni dia sampai satu peringkat dia tu boleh ada, dia mampu mengeluarkan hukum sendiri berdasarkan kaedah-kaedah dia sendiri. Mujtahid yang tertinggi dia disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni antaranya 4 imam mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Ja'far Shadiq dan lain-lain. Ini semua ni mujtahid mutlak. Kalau mereka ni berbahas tak apa. Sebab mereka dah sampai tahap ni. Di bawah daripada mujtahid mutlak ada pula mujtahid tapi tak sampai mujtahid mutlak. Dia ni mujtahid dalam mazhab saja. Contohnya Imam Al-Ghazali. Dari segi fiqhnya dia mujtahid tapi mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Bila mujtahid dalam mazhab Syafi'i, dia cuma boleh debat hal ehwal dalam mazhab Syafi'i. Dia nak debat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, nak debat, nak cari keputusan yang tu tak sesuai. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun kadang-kadang keputusan dia ada dua. Ada dua qaul. Satu keputusan kata macam ni, satu keputusan kata macam ni. Jadi mujtahid dalam mazhab Syafi'i dia boleh bincang. Boleh dialog sama dia, nak pilih yang mana. Sungguh pun Imam Ghazali ni dia bukan mujtahid mutlak dalam fiqh. Tapi kita kena ingat, dia ini mujtahid mutlak dalam tasawuf. Dia dalam fiqh dia mujtahid mazhab, tapi dalam tasawuf dia mujtahid mutlak. Ini Imam Ghazali. Yang keempat, tata cara nak berdebat. Benda-benda yang nak didebatkan tu, nak dibahaskan tu ialah perkara-perkara yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku tak lama lagi. Benda-benda yang tak tahu bila nak berlaku, yang tu tak perlu debat. Dia akan merugikan masa umat Islam. Contoh, saya bagi contoh hari tu. Orang fikir, seandainya lah matahari, bumi, bulan, planet-planet dalam sistem suria ni semua musnah, hancur, manusia pindah duduk tempat lain, dekat planet mana tak tahulah. Kita nak semayang, nak menghadap ke mana? Sebab Kaabah dah tak ada, Mekah dah tak ada, bumi dah tak ada. Duduk bincang, duduk bahas kat mana nak menghadap. Padahal benda tu entah berlaku entah tidak. Rasa-rasa tak berlaku pun. Kalau dah pecah semua ni, kiamat terus lah. Tapi dia duduk bincang benda-benda yang belum berlaku, yang mungkin tak akan berlaku pun. Rugi masa tak boleh. Satu contoh lagi, benda yang hampir-hampir mustahil nak berlaku. Contoh dia, satu orang dia semayang dalam masjid, dia ikat ibu jari kaki dia dengan tali, terus bersambung keluar sana, bersambung dengan kuda dia. Dia takut kuda dia lepas lari, dia nak semayang ni, semayang berjemaah, dia ikat tali kuda tu sampai ke ibu jari kaki dia. Tengah-tengah semayang, tiba-tiba kuda dia membuang air besar, kuda dia berak. Lepas tu kuda tu terpijak tahi dia sendiri. Bila terpijak tahi dia sendiri, kuda ni dia tertanggung najis tu lah, sebab dia bergerak ni. Dia pijak tahi dia bergerak pula. Dengan tali-tali tadi bergerak sekali. Kena pula ibu jari orang tu, sebab tali tu bersambung dengan ibu jari orang tengah semayang. Macam mana hukum dia? Sah tak? Tak sah semayang orang tu. Duduk bincang macam tu. Padahal benda tu tak berlaku pun. Siapa yang nak pergi ikat kuda dekat dengan ibu jari dia nak pergi semayang? Kan? Tak ada orang nak buat, tapi dia duduk bincang. Begitu juga contoh satu lagi. Orang tanya satu orang ustaz, macam mana ustaz, air mani ni dia air yang suci. Seandainya lah kita dapat kumpul 2 kolah, bolehkah ambil air semayang? Ini soalan yang tak ada kena-kena. Benda tu mustahil nak berlaku. Mana pula kita nak kumpul air mani sampai 2 kolah? Jadi orang duduk bincang ni. Fuqaha, kononnya ahli-ahli fiqh ni duduk bincang. Dia bincang benda-benda yang tak berlaku dan entah bila nak berlaku. Silap-silap mustahil nak berlaku. Yang tu tak boleh bincang. Benda yang dah berlaku, sedang berlaku dan tak lama lagi nak berlaku, yang tu boleh bincang. Contoh sekarang, dah ramai orang pergi ke bulan. Bukan pergi bulan, pergi angkasa lepas. Ada stesen angkasa lepas dia. Ramai orang pergi sana. Bila pergi sana,
Semayang nak menghadap ke mana? Yang tu boleh bincang sebab benda tu dah berlaku. Kan? Dah berlaku sekarang ni. Lepas ni akan ramai lagi orang pergi ke sana. Yang tu boleh dah bincang. Menghadap ke bumi ke, menghadap ke mana ke. Ni benda yang tak ketahuan, yang tak tahu bila nak berlaku ni tak boleh bincang. Yang kelima, adab berdebat mestilah di tempat yang sunyi. Maksud dia jauh daripada orang. Kalau berdebat di depan orang ni, dia akan datang satu perasaan nak menang. Nak menang, takut malu ni nanti kalah, hujah dia dipatahkan oleh lawan. Jadi dia akan guna pelbagai cara nak menang. Bukan nak cari kebenaran, nak menang tu. Jadi Imam Ghazali dia cadangkan di tempat yang sepi. Saya bagi contoh hari tu, satu debat dalam internet. Mula-mulanya dialog biasa berbahas tentang serban. Kita pun faham lah serban ni siapa nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa. Itu tak ada masalah. Masalah timbul bila orang ni kata serban bukan sunnah. Kita bukan sunnah. Bila dia kata bukan sunnah, kita pun bawa lah hujah-hujah kita. Bila bawa hujah-hujah kita, sampai ke akhir dia kata nak pakai, tak mau pakai sudah, tapi dia bukan sunnah. Habis. Selang beberapa bulan lepas tu orang hantar gambar kat kita, tengok-tengok dia pakai serban lah. Bahkan sewaktu bersukan pun dia pakai serban. Rupa-rupanya masa dialog tu tadi, hati dia memang mengaku dengan hujah kita, serban itu sunnah. Kan? Serban tu sunnah. Dia mengaku dah, tapi dia malu nak kata kita tu betul. Sebab apa? Dialog kita tadi dibaca oleh ramai orang. Bila